Mangsa skamer, anda diingatkan agar jangan berkongsi maklumat peribadi kepada orang luar, terutamanya di laman media sosial. Antara langkah yang boleh diambil, jangan sesekali mendedahkan maklumat peribadi seperti nombor akaun, kata laluan perbankan dalam talian anda walaupun diminta oleh mereka. Seterusnya, jika anda menerima panggilan daripada nombor telefon yang anda tidak kenali, jangan angkat. Sekiranya anda ragu-ragu, sila hubungi pihak bank atau laporkan kepada pihak polis. Maklumat peribadi adalah privasi anda. #anda prihatin. Santai Tengah Hari Bernama Radio. Okey, baik. Assalamualaikum dan salam siaran untuk waktu ini 11.30 pagi. Anda masih lagi bersama saya, Samir Rahman. Dan untuk waktu ini, kita akan teruskan dengan program Temu Bual at Radio, di mana kita nak membawakan topik jangkaan trend cabaran siasatan forensik digital untuk tahun 2021. Kalau kita tahu, bercakap mengenai jenayah siber ni adalah satu perbuatan yang kita rasa berniat jahat yang dilakukan menggunakan komputer dan juga internet, sehingga boleh menyebabkan mangsa menderita dan juga mengalami kerugian yang sangat besar, dan mereka yang melakukan jenayah ini boleh disabitkan kesalahan di sisi undang-undang yang mengakibatkan hukuman denda ataupun penjara. Itulah sedikit mengenai jenayah siber ataupun cyber security Malaysia ini. Untuk kita bawakan hari ini, kita bersama dengan Encik Muhammad Zabri Adil Talib yang merupakan Ketua Jabatan Forensik Digital Cyber Security Malaysia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Encik Muhammad Zabri. Ya, saya. Okey, baik Encik Zabri, kita nak bercakap mengenai trend cabaran siasatan forensik digital untuk tahun 2021 ni. Mungkin sebagai permulaan, mungkin Encik Zabri boleh kongsikan apa sebenarnya trend cabaran siasatan forensik digital ni untuk tahun 2021. Silakan. Okey, kita tengok berdasarkan trend-trend daripada apa yang telah berlaku daripada tahun 2020. Kebanyakan trend dia akan membawa kepada lanjutan kepada tahun 2021, di mana kita tengok platform media sosial akan menjadi platform utama untuk penjenayah-penjenayah cyber ini mencari mangsa, and then mereka akan menggunakan teknik social engineering dan juga teknik serangan-serangan yang semakin sophisticated dan semakin terancang. Dan mereka, di mana yang saya maksudkan ni terancang ni, mana mereka akan menggunakan butiran data peribadi untuk melancarkan serangan. Jadi kalau dia buat serangan tu pun, dia akan, sasaran utama dia ialah butiran data peribadi ni lah. And then kita akan tengok jugalah ancaman-ancaman ransomware, kod hasad kod peras ugut ni, ransomware akan semakin berleluasa disebabkan pandemik COVID ni, ekonomi down apa semua, di mana dia akan jadi lebih sophisticated dan juga lebih kejam lah maksud dia. Dia bukan sahaja dia encrypt, dia lock komputer kita, tapi dia ada capability untuk ambil data yang telah dia lock tu. Mereka ni sebenarnya lebih bijak lah untuk mereka lakukan semua ni. Ya, memang mereka berkemampuan, mereka memang technical dia power, dan tambahan dia sekarang ni, dia pun semakin profesional. Cara dia organize, dia beroperasi tu semakin organize dan mengikut trend ataupun perkara-perkara yang berlaku pada masa terkini. Itu antara trend je lah. Mereka ni sangat sophisticated dan juga professional lah dalam melakukan kerja-kerja mereka ni, Encik Zabri ya. Mungkin Encik Zabri boleh kongsikan apa antara cabaran terbesar untuk tahun 2021 ini, kalau Encik Zabri boleh lihat. Okey, kalau kita tengok cabaran terbesar, kalau kita percaya in terms of secara keseluruhan penjenayah cyber ni, cabaran pertama sekali, cabaran anonymity. Anonymity ni maknanya nak kesan diorang ni susah. Jadi dia menggunakan, untuk komunikasi diorang ni, mereka menggunakan rangkaian dark web. So dark web ni memang satu persekitaran dalam internet yang memang kita tak tahu siapa yang ada dalam tu. Kemudian mereka menggunakan peralatan-peralatan macam virtual private network, peralatan proxy server, VPN semualah, di mana bila kita nak trace, kita tak dapat dia punya IP address yang sebenar. Cabaran macam ni. Dan kita tengok disebabkan teknologi semakin canggih ni,
saiz maklumat tu untuk yang dibuat di analisis tu semakin besar. Sebab apa, banyak infra terlibat, infra cloud lagi. So jadi masa untuk buat analisis bagi orang kata apa, penyiasat forensik digital ni akan mengambil masa yang lebih lama. In terms of technical pula, kita tengok peralatan-peralatan pula semakin because of teknologi IoT. So banyak peralatan-peralatan baru telah diperkenalkan oleh manufacturer dan mereka semua menggunakan format ataupun standard mereka sendiri. Dan ini adalah cabaran kita untuk catch up dengan teknologi-teknologi baru ni. Kalau sekali inilah cabaran sumber manusia lah. Ya, sumber manusia apa itu? Untuk catch up dengan teknologi ni, untuk kekal dengan teknologi, untuk build up profile penjenayah cyber ni, study macam mana dia punya teknik, modus operandi dia, motif dia, kaedah dia beroperasi dan yang itu lah. Ya. Okey, baik Encik Zabri. Mungkin dari sudut cyber security sendiri dah melakukan banyak kajian dan mungkin Encik Zabri boleh kongsikan siapa sebenarnya pelaku ataupun jenayah siber ini dan adakah mereka ini adalah satu individu saja ataupun mereka bergerak dalam satu kumpulan? Bagaimana Encik Zabri? Okey, dia ada banyak kategori ya. Ada yang bergerak secara solo, kita panggil dia lone wolf, ada juga yang secara berkumpulan, iaitu organized syndicate. Dia bergantung kepada motif masing-masing. So kalau kita tengok dari segi profil penjenayah cyber ni, kita pertama sekali kita ada cyber offender, pesalah laku lah. So cyber offender ni dia buat kesalahan-kesalahan petty yang kecil lah. Contoh dia macam dia bully cyber, dia blackmail, sextortion. So jadi bila kita nak trace dia pun dalam undang-undang tu dia tak cover. Yang kemudiannya ialah cyber criminal. So cyber criminal ni memang motif dia kewangan lah. Dia akan menyebabkan kerugian, kewangan banyak. Ada lagi kategori cyber activist. So cyber activist ni dia buat kerja berdasarkan fahaman dia. Dia memperjuangkan LGBT, dia perjuangkan human rights, animal rights. Itu akan menjadi motif dia untuk attack lah. And then last sekali ialah national state sponsored actors. Kita panggil, senang cerita, pahlawan cyber lah. Maknanya at the national level, geng-geng ni dia buat espionage. Dia buat spy, curi maklumat daripada kerajaan, daripada syarikat korporat. Mungkin tadi Encik Zabri ada menyatakan mengenai cyber offender itu sendiri ataupun perilaku seperti cyberbully. Kalau macam contohlah kita buat satu akaun palsu untuk kita menghentam ataupun mengecam seseorang individu, adakah itu juga termasuk dalam cyber offender ini? Ya, sebab apa, dia mengakibatkan kerosakan ataupun kerosakan image. Profil dia, maknanya bila dia buat berita-berita palsu ni, dia telah menjatuhkan reputasi, dia telah menjatuhkan maruah. Cuma kalau nak bawa ke muka pengadilan, elemen tu kadang-kadang setengah orang dia kata macam benda ni kecil je, tapi sebenarnya dia mengalami kerugian lah. Walaupun dalam amount ataupun jumlah yang kecil, tapi still masih terkesan jugalah sebenarnya. Masih terkesan dia. Okey, baik Encik Zabri. Tadi Encik Zabri dah menyatakan ada cyber offender, cyber criminal dan juga cyber activist. Ini adalah kumpulan-kumpulan yang bergerak secara beramai lah kita katakan. Dan sebenarnya siapa yang menjadi sasaran mereka ini untuk mereka jadikan mangsa? Okey, sasaran dia memang kalau tengok memang biasanya dia akan target orang biasa lah. Orang biasa. Dia target di mana wang tu berada, senang cerita. So jadi kalau syarikat dia akan target syarikat yang besar. Di mana akan ada transaction yang kewangan yang besar. Banks lah selalu akan jadi target. Yang itu perancangan dia lebih sophisticated, lebih mengambil masa. Sebab apa, dia nak study macam mana cara bank tu bekerja. Kemudian dia akan cuba untuk lancarkan serangan lah apabila maklumat semua dah cukup. So jadi cara dia buat serangan tu, dia akan collect data, dia akan study social media dari segi carta organisasi daripada CEO sampailah ke bawah apa semua, dia study and then dia tahu
Kalau dia nak hantar email ke, dia nak trick ke, dia akan gunakan staff-staff yang dalam organisasi yang sama supaya dia tertipu. Ada juga yang sampai up to the level dia masuk ke bangunan tersebut, dia install malware, backdoor. Bergantung kepada motif dan juga cara mereka bekerja lah, grup-grup ni, sindiket ni. Yang target kepada individual pula, dia lebih kepada macam grup yang scammer, macam Marco Scam. Dia target dia kecil tapi by quantity. Yang the one tu dia by quality. Kalau kena memang juta-juta. Sebab kita ada tengok ada a few cases macam bank negara Bangladesh, dia pernah kena attack sampai 80 juta kerugian. Banyak tu. Banyak. Mula-mula dia target dalam 900 juta, nak dekat 1 bilion lah. Tapi hanya because of kesilapan teknikal dia, hackers ni kadang-kadang dia buat mistake, transaction tu tak berjaya. So yang berjaya tu 80 juta dan tak boleh nak trace langsung. Tapi masih terkesan juga 80 juta itu kita kirakan kuantiti yang sangat banyak ya sebenarnya. Okey, baik, untuk pendengar yang baru saja mendengarkan kita di Bernama Radio, sekarang kita dalam program Temu Bual at Radio. Kita bersama dengan Cik Muhammad Zabri Adil Talib yang merupakan Ketua Jabatan Forensik Digital Cyber Security Malaysia, dan kita sedang membawakan topik jangkaan trend cabaran siasatan forensik digital untuk tahun 2021. Dan kita bersama dengan Cik Zabri sekali lagi. Cik Zabri, kita nak tahulah mengenai jenayah siber ni, adakah kita tahu ia satu jenayah yang merentasi sempadan. Tadi Cik Zabri pun ada menyatakan boleh kita masuk ke dalam dunia gelap ataupun dark web itu sendiri. Boleh tak Cik Zabri sebagai dari sudut cyber security Malaysia sendiri, boleh tak bagaimana anda mengenal pasti dan kes-kes ini dibawa ke muka pengadilan? Okey, untuk kes ni penjenayah cyber ni, kalau kita nak, dia boleh ditangkap. Kalau yang boleh ditangkap, tapi kerja untuk tangkap dia tu susah. Sebab apa? Dia memerlukan perancangan, koordinasi, operasi dan kerjasama pelbagai agensi. So jadi dia memerlukan usaha yang besar. Sebab untuk bila kita kata dia jenayah rentas sempadan ni, maknanya kita nak kena trace daripada mana connectivity dia apa semua. Jadi dia mengambil usaha yang besar, tapi dia boleh dilakukan. Tapi kalau bayangkan kalau kes-kes terpencil di mana pegawai penyiasat tu seorang nak menyiasat sindiket yang besar, so jadi dia akan ambil masa yang lama dan dia akan mengalami kesukaran lah. Jadi the only way untuk combat dia ialah through kita bantras lah, kaedah proaktif. So dalam keselamatan cyber ni kita ada elemen kita panggil adaptive security. So kita dah sampai ke satu level, kita macam kesihatan juga. Daripada mencegah lebih baik daripada merawat lah. So jadi kita kena pasang peralatan-peralatan keselamatan ni untuk bersedia. Dia dalam forensik ni dia panggil forensic readiness. Maknanya kalau kita install, contohnya install CCTV dekat rumah kita, kita kena make sure CCTV tu akan capture muka dia. Maknanya kamera tu sedang kita nak cari dia level muka kita. Bukannya main letak je dekat atas macam gitu je. Which means that kalau ada orang pecah masuk rumah kita, mencuri barang apa semua, kita boleh bawa dia ke muka pengadilan di mana kita telah merekodkan wajah ataupun identiti dia yang kita boleh gunakan untuk analisis, untuk siasatan nanti. Sebab apa, bila sebut jenayah cyber ni kita tak tahu bila kita akan terkena. Ya, betul. Kita terkena tu bila kita tak tahu. Jadi kita kena berwaspada. Jadi bagi organisasi yang besar-besar pula, di mana dia ramai banyak bisnes, banyak pejabat, cara untuk combat dia tu ialah melalui automation. Sekarang ni dah zaman automation di mana kita menggunakan artificial intelligence untuk bantras jenayah. So jadi apabila dia menggunakan, because bila sindiket malware ni, sindiket organized crime ni, dia sindiket jenayah cyber ni dia menggunakan peralatan-peralatan yang sophisticated. Bila sebut peralatan ni, dia dalam bentuk software. So malware, dia akan guna trojan, dia akan guna keylogger.
So dia akan hantar message melalui WhatsApp, melalui email apa semua. Kalau kita klik je, maka semua data-data kita akan peralatan tu akan install dalam komputer kita as a backdoor. Dan daripada backdoor ni lah dia akan curi maklumat tu. Itu cara mereka mencari mangsa sebenarnya. Itu antara modus operandi yang digunakan. Okey, baik Cik Zabri, kalau kita nak tahu apa, kalau mereka ni tertangkap, apa antara hukuman yang boleh dikenakan kepada penjenayah siber ini? Okey, kalau dekat Malaysia kita ada Akta Jenayah Komputer. Dia boleh dikenakan penjara lebih 5 tahun, denda sebanyak, tak maaf lah, tapi saya tak ingat dia punya hukuman itu. Tapi kita ada Akta Jenayah Cyber, kita ada Akta Komunikasi dan Multimedia untuk in terms of konten-konten yang jelik. Kita ada data perlindungan data peribadi untuk berkenaan dengan data-data peribadi. Dan mereka ni kalau boleh disabitkan kesalahan akan kena hukuman. Ya, jadi mangsa-mangsa ini tidak, kalau mereka terkena, mereka ada hak lah untuk membawa kes-kes ini ke muka pengadilan, kita katakan. Okey, baik Cik Zabri, mungkin dari cyber security sendiri, bagaimana caranya untuk cyber security mengesan dan juga menangkap penjenayah siber seperti ini? Okey, kita sentiasa proaktif. Kita buat kajian, kita buat awareness, kita sentiasa come out dengan the best solution. Kita bantu agensi-agensi because untuk memahamkan mereka betapa keselamatan cyber ni penting. Kebanyakan entiti perniagaan ataupun organisasi kerajaan dia melihat keselamatan cyber ni sebagai satu pembaziran ataupun kos tambahan. Tapi kita cuba nak bagi tahu, mengingatkan bahawa ia adalah satu pelaburan. Pelaburan in terms of untuk melindungi kita. Betul. Macam rumah kita pasang grill, kita pasang pagar, pasang padlock yang mahal punya kan. Bukan murah-murah punya, because apa, kita nak security, dan itu kita tak anggap pula sebagai satu yang merugikan. Betul. So jadi konteks ataupun pemahaman tu penting dekat situ. Itu kita akan cuba bagi kesedaran bagaimana untuk melindungi diri dan juga banteras jenayah cyber ni, selain daripada membantu agensi penguatkuasa lah. Ya, sebab kita pun tak tahu bila ia akan berlaku kepada diri kita. Sebagai persediaan, sediakan payung sebelum hujan lah. Jadi kita lihat juga sebenarnya cyber security Malaysia tahun lepas sebenarnya merekodkan hampir 5,000 kes jenayah siber di Malaysia sejak Januari, dan kes sebenarnya dilihat semakin bertambah pada April. Ekoran majoriti rakyat Malaysia yang melakukan tugas mereka secara dalam talian sepanjang tempoh PKP pada tahun lepas. Dan untuk sebelum kita berakhir lah, mungkin Cik Zabri boleh kongsikan bagaimana pula untuk kita melindungi diri kita dan juga orang sekeliling kita, orang yang kita sayang, daripada menjadi mangsa penjenayah siber ini, Cik Zabri. Okey, pertama sekali kita kena sedar bahawa data peribadi kita tu adalah sesuatu yang berharga. Kadang-kadang kita rasa dia dapat maklumat-maklumat tak penting, kan? Tapi maklumat-maklumat tu boleh digunakan untuk mendapatkan kepercayaan. Contohnya macam Marcus Scam lah. Dia tahu rumah kita kat mana, dia tahu kita ada account bank ni. Benda-benda ni kadang-kadang kita rasa macam mana dia tahu walaupun kita rasa benda tu, data tu tak penting. Tapi itu kita kena jaga. Kemudian kita kena melabur dengan memasang perkakasan perisian keselamatan cyber yang berlesen lah. Macam antivirus komputer. Belilah, invest lah. Saya rasa license dia ada yang serendah RM70 setahun. Jadi ini kita anggap dia sebagai satu extra layer of protection untuk kita. Macam kita pasang pagar kat rumah. And then sentiasa kemas kini kita punya peranti digital tu. Macam mana nak tahu, kalau boleh guna the latest device lah. Kalau kita pakai handphone yang dah lama tu, kemungkinan untuk jadi sasaran serangan tu banyak kelemahan. And then kita punya OS tu kena sentiasa updated, the latest punya version. Kemudian kita kena tingkatkan pengetahuan kita. Contoh dia, kalau kita beli handphone, kita kena tahu handphone kita tu apa dia punya security punya features dia. Ini beli iPhone 12 mahal-mahal apa semua, guna untuk
untuk social media, Betul. bla 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 bla. Dia tak pernah godek pun Ya. feature-feature keselamatan tu. And sekarang ni dah banyak lah device-device ni ada benda ni. Kita ambil masa kita ni. Bukan sahaja device kita, malah social media kita, Facebook pun ada, Twitter pun ada. Semua ada security features ni. Kita kena ambil tahu dan belajar. Last kali ialah kesedaran kita, keselamatan cyber ni kita kena tingkatkan in terms of dalam untuk culture ataupun apa yang berlaku di sekitar kita dalam masyarakat. Contohnya kena join dan kalau kat Facebook tu ada grup-grup kesan jenayah cyber, kesan scammer, apa semua, penipuan apa semua. So kalau siapa yang terkena tu dia akan post kat situ, so jadi kita tahu. Macam yang paling latest saya dapat tahu, dia hantar link melalui WhatsApp. So jadi bila mangsa ni klik WhatsApp tu, so attacker atau penyerang tu dia dapat kontak daripada phone tu. Jadi dia hantar kepada semua kontak dalam akaun WhatsApp tu untuk minta duit. Itu cara mereka menggunakan sekarang lah. Dia canggih, sekarang semakin canggih. Jadi bila kita klik, itulah kesedaran untuk tidak klik dengan bijak. Kalau KKM dan jangan klik sesuka bijak. Hati lah kita katakan. Jangan klik sesuka hati, because itulah dia punya pintu masuk dia. Dia akan trik lah kita dengan guna apa, iSinar ke, KWSP ke, moratorium ke, duit apa-apa semua, ataupun perkara-perkara yang menarik minat kita, supaya kita klik link tu. Kita klik je link tu, dia masuk. Okey, baik Cik Zabri. Tadi Cik Zabri ada menyentuh sedikit, kalau kita nak pasang komputer, pastikan ada peranti yang untuk menjaga keselamatan komputer kita seperti antivirus sebagainya. Dan kalau kita dah pasang antivirus tu, kalau dah habis lah dia punya tempoh antivirus tu, perlukah kita renew kontrak antivirus tu ataupun kita tukar kepada new software? Bagaimana Cik Zabri? Okey, saya tidak suggest mana-mana jenama, tapi yang penting ada antivirus perisian tersebut, dan perisian tersebut perisian berlesen lah, berbayar. Sebab apa? Kalau lesen dia tu habis, dia takkan update dia punya new virus punya variant ataupun signature yang terbaru. Jadi komputer tu takkan dapat kesan malware-malware ataupun virus-virus yang baru. So, jadi itu yang penting. Ada setengah orang dia prefer pakai software punya free. So apa beza free dengan berbayar ni? Mesti ada beza betul. So jadi yang free ni dia dapat lambat. So mungkin dia lewat dalam sebulan ke 2 bulan ke baru dia dapat update. Free lah, percuma. So jadi itulah kelebihan berbayar lah. Okey, baik. Kita pun sudah berada di penghujung slot Temu Bual at Radio. Terima kasih kita ucapkan kepada Encik Zabri sekali lagi kerana bersama kami hari ini. Terima kasih kita berbincang mengenai jangkaan trend cabaran siasatan forensik digital untuk tahun 2021. Terima kasih sekali lagi Encik Zabri. Terima kasih Encik Zabri. Sama-sama. Okey, baik, itu tadi kita bersama dengan Encik Muhammad Zabri Adil Talib yang merupakan Ketua Jabatan Forensik Digital Cyber Security Malaysia, dan kita berbincang mengenai jangkaan trend cabaran siasatan forensik digital untuk tahun 2021. Jadi itu sahaja untuk program Temu Bual at Radio untuk waktu ini. Terima kasih kerana bersama kami di Bernama Radio, stesen berita bisnes pilihan anda.